Okay, so minggu lepas kita stop dekat wireless LAN concept. So today kita akan continue lah dan kita akan habiskan sehingga wireless LAN operation. Dan saya akan try demonstrate lah macam mana wireless LAN punya configuration. Okay. Kelas ni penting pasal dari sini kita boleh membiasakan diri kita untuk configure wireless LAN. Sebelum ni kita dah belajar pasal wired LAN. Maksudnya kita belajar pasal switches, pasal routing. So now we will learn about wireless LAN. Okay, let me share my slide. If you guys have any question, please feel free to stop me to ask any question ataupun saya cepat sangat ke. Okay, so wireless LAN operation. Okay, so we will cover apa tu infrastructure mode, ad hoc mode, tethering, apa dia BSS, basic service set, extended service set, 802.11 frame, okay, dia punya packet, dia punya frame punya header punya structure tu. Lepas tu apa dia CSMA CA ni sebenarnya dia punya cara access method. Maksudnya bayangkan kalau dalam kelas tu, okay, bayangkan dalam kelas tu dalam kelas tu contoh ada 30 student. Apa jadi kalau 30 student tu semua cakap dalam masa yang sama? Apa jadi? So tak ada seorang pun boleh dengar apa boleh faham apa student lain yang cakap. So dia jadi just macam jumble up. So sama je juga konsep with wireless. Kalau contoh kita ada 10 client connect dengan wireless LAN yang sama. So macam mana dia nak macam mana kita nak make sure tak ada klien yang bercakap dalam masa yang sama. So itu yang diguna CSMA CA, cara dia lah. Okay, so kita akan belajar juga pasal client AP association and passive and active delivery mode. Okay, so untuk 802.11 wireless LAN dia ada 3 topology mode. Okay, first one is ad hoc. Ad hoc ni kita start wireless punya, kita form a wireless network tu tanpa kita ada access point. So senang cerita, ad hoc ni dia laptop korang sebenarnya dulu kan lah Windows 7 semua, even laptop sekarang pun boleh kita boleh jadikan ad hoc. So contohlah kita ada 2 laptop kan, so kita nak share file yang besar dengan kawan kita, so kita boleh buat ad hoc network. So kita boleh transfer lah file kan, kita boleh communicate, boleh ping dia. Benda ni nowadays yang famous implementation dia siapa kat sini pakai iPhone ataupun I think Android pun ada certain vendors buat yang kalau iPhone tu dia kalau kita nak share file kita guna AirDrop. Pernah dengar AirDrop tak? AirDrop tu kan dia pakai Wi-Fi tau sebenarnya. So dia send ke tu menggunakan Wi-Fi high speed. Tapi dia tak ada AP pun, dia tak connect to any AP. Okay, so next one is infrastructure mode lah. So ini yang paling basic, bukan basic, paling common lah. So ada access point. Kalau kat rumah kita tu kita ada home punya access point tu, wireless router tu jadi access point kita, ataupun dekat enterprise macam kat UiTM kita ada dedicated AP lah. Okay, dia kena ada access point. Dan access point ni dia selalunya akan connect dengan distributed system dekat wired LAN menggunakan wired lah. So sebenarnya nak cerita wireless network ni dia tak boleh nak berdiri sendiri. Dia sebenarnya adalah extension to the wired LAN. Okay. And tethering lah. So sebenarnya dulu ad hoc, tapi yalah pasal nowadays ramai buat tethering. So maksudnya tethering ni kita punya phone tu akan jadi somehow access dia jadi hotspot. Kita tak boleh nak cakap dia sebagai full blown AP, tapi phone kita tu ada some kind of limited AP punya functionality, which is dia akan share dia punya internet connectivity kepada wireless client yang connect dengan dia. Okay, so untuk operation dia ada 2 types. Okay, so we have basic service set. So basic service set ni senang cerita is we only use single AP, satu AP untuk interconnect all the wireless client. Senang. So extended ni kita connect more than 2 AP. So kita ada 2 AP, kita connectkan together kepada extended system LAN network kita tu. So dia jadilah extended service set. Simple je. So kalau more than 2 BSS kita connectkan together dia jadilah extended service set. Okay.
So inilah A0211 frame punya structure. So dia beza dengan Ethernet A02.2 punya frame. So itu untuk wired. Okay, so wired dengan wireless of course ada lain sikit. Walaupun dia Ethernet lah, tapi dia bukan Ethernet frame yang wired tu, dia wireless. So of course since dia pakai CSMA/CA, so dalam header dia mesti reflect what we call as header yang boleh support CSMA/CS punya operation. Okay, so dia ada frame control, duration, address, MAC address. So apa lagi dia ada kat situ? So dia ada sequence control dan dia ada address. Okay, so macam saya cakap tadi, CSMA/CA ni adalah dia punya access method. Okay, so wireless LAN are half duplex and client cannot hear what is sending. So dia half duplex. Dia bukan full duplex. Half duplex ni maksudnya dalam satu-satu masa tu dia hanya boleh maksudnya dia boleh send data, dia tak boleh nak receive data. Kalau dia receive data, dia tak nak send data. Faham tak? So lebih kurang macam ni lah. Dia tak boleh nak contoh macam dalam in the real world scenario, kita tak boleh nak dengar apa orang cakap kalau kita in the same time bercakap. Faham tak? So dia tak boleh nak dua-dua orang bercakap. Dia mesti seorang cakap, seorang dengar. So macam saya bagi contoh tadi, contoh dalam satu dewan tu ada 30 student. So kalau 30 student tu semua bercakap, apa jadi? Bising lah kan. So tak ada seorang pun faham apa sebenarnya dia cakap, apa dia faham. So dia jadi macam noise macam tu kan. So untuk kita ada efficient dan efektif communication dalam wireless LAN, dalam wireless, kita mesti ada cara. Kita kena cakap, okay, kau cakap dulu. Alright, aku dengar. So, okay, kau pula. Betul sekarang aku cakap. Faham? Dia kena ada some rules. So itulah dia guna CSMA/CA. Okay, so apa CSMA buat? So ini dia punya algoritma dia. So first dia listen to the channel, if it idle, so dia dengar dulu, oh ada tak orang bercakap. Okay, tak ada. Dan dia akan try send an RTS message kepada AP, dia request request to send, dia cakap, okay, tak ada orang cakap ni, okay, aku hantar ke AP dulu, boleh tak saya cakap? Okay, then kalau AP reply balik, okay tak apa, kau cakap lah. So maksudnya lepas tu bila dia dapat CTS, okay, dia tunggu random time, dia tak terus cakap, dia walaupun dia dapat CTS, dia tunggu je, okay aku tunggu sekejap lah, nak make sure betul-betul tak ada orang cakap. So bila tak ada siapa, betul-betul tak ada siapa cakap, baru dia transmit data. So dan kita ada juga what we call as acknowledgement of transmission. So maksudnya bila kita dah send data, orang yang terima data tu AP ke atau ni, dia kena bagi balik kita, oh okay aku dapat, aku terima message kau. Macam itulah. Kalau tak ada, dia akan resend balik. So tu CSMA/CA. Okay, so macam mana dia punya operation? Okay. For wireless device to communicate over a network, they must first associate with an AP or wireless router. Okay, so dia kena associate dulu lah, baru dia boleh communicate. So selalunya kita ada smartphone kita ke ada atau laptop kita akan connect dengan AP. So first dia akan try discover a wireless AP. Kita buat SSID scanning tu kan. Lepas tu kita akan auto ticket dengan AP. So bergantung lah. So kalau AP tu support macam WPA ke, WPA2 punya authentication lah kan. So kalau PSK kita kena bagilah shared key ataupun mungkin dia pakai external punya authentication, dia guna Radius ke. Okay, so kita kena follow the authentication. Once the authentication is complete, then you can begin the association. So when you have association, maksudnya you dah register lah, wireless client tu dah register dengan AP. So kita ada register MAC address kita and kita akan start dapat IP address lah. Usually using DHCP. Okay, to achieve successful association, a wireless client must and AP must agree on specific parameters. So dia kena agree lah kalau nak association tu. So SSID mesti sama lah. So contoh AP tu, SSID ni dia je nama kepada service set tu, maksudnya nama kepada wireless LAN tu. Okay, so mungkin AP tu tulis okay UITM at Wi-Fi. Tu contoh SSID dia. So client dia discover, dia try connect. Dan kita kena ada password lah. Kalau contoh authentication dia tu menggunakan PSK.
Okay, so network mode dia akan guna 802.11 standard mode. Okay, security mode dia ada WEP, WPA, WPA2, dan cara dia nak dapatkan password tu dia boleh either authenticate dengan radius external punya server ataupun dengan local authentication. Okay, dan kita ada channel setting. So channel macam saya cakap, untuk wireless ni, okay, kalau you guys recap minggu lepas kita belajar, wireless ni untuk wifi dia pakai 2.4 GHz dengan 5 GHz punya band. So maksudnya kita pakai industrial band. So, industrial pula, maksudnya yalah ISM band lah. So maksudnya band yang semua orang pakai. Kita semua orang pakai. So dalam frekuensi tu, even dalam band tu sendiri kita boleh specify kan kita nak pakai channel mana. Okay, selalunya dia ada sampai 12 channel, 1 sampai 12. So contoh kalau kita pakai channel 1, dia mesti ada at least 3 guard band. Maksudnya daripada channel 1, betul nanti our next AP bukan pakai channel 6. So antara channel dekat tengah tu tak boleh pakai, takut nanti ada collision kalau dekat sangat. Okay. Okay, so wireless client connect to AP using, dia ada dua, so passive dan active scanning. So passive ni AP ni dia advertise lah, dia akan tunjukkan SSID dia, okay apa dia ni, so dia akan hantar macam beacon. So AP bila client tengok, oh okay ni ada, so apa yang dia perlukan untuk authentication semua, apa yang encryption yang dia support. Untuk active mode ni kita kena tahu nama SSID tu. Dia takkan apa ni tau, dia takkan macam mana cakap, dia takkan ada wawarkan SSID dia hidden kan. Tetapi client dia mesti ada hantar macam SSID recon macam tu lah. Dia hantar recon, dia akan cakap okay betul ke SSID ni ada. So SSID betul SSID aku. So ini yang aku support, ini encryption yang aku support, ini authentication yang aku support, macam tu lah. So dia kena proaktif. Okay, so senang cerita kalau kita umpamakan passive ni macam perempuan lah, okay, dia terima je, dia tunggu lelaki mengorat. Untuk aktif ni, lelaki tu kena ada inisiatif lah untuk mengorat perempuan tu. Itulah senang cerita. Okay, apa dia? Next we go into cap web operation. So what is cap web operation? Before this semua okay, senyap ya? Semua okay? Okay. Okay, kalau tak faham, Okay. saya rasa mesti ramai yang tengah baring tu kan, laptop atau katil. So tak buka kamera. Okay, next kita pergi ke cap web. So cap web ni dia protokol untuk connectkan AP dengan wireless LAN. Okay, so macam kita belajar juga minggu lepas, untuk mudahkan management of AP, pasal contoh dalam enterprise kita ada 10 AP, 30 AP, dan kita nak configure satu-satu. So selalunya kita ada wireless LAN controller. So wireless LAN controller will ease the management of all the AP. So protocol which allow interaction between WLC with AP, dia akan guna cap web. Okay, saya pun sampai sekarang tak hafal apa dia punya nama panjang cap web ni. Saya bisa panggil dia cap web. Okay, so kita akan so ni sebenarnya nama panjang dia, ingat. Okay, so control and provisioning of wireless access point. Macam itulah. So split media access architecture, DTLS encryption dengan flex connect AP. So cap web is an IEEE standard protocol that's enable WLC to manage multiple AP. So antara AP ni connection dia protokol yang allowkan benda tu kan. So dia menggunakan cap web. Right, ni boleh baca. So it's encapsulate wireless client traffic between AP and WLC over tunnel using UDP ports 5246 dan 5247. Dia akan encapsulate atas IP tau. So maksudnya AP ni kena ada IP dulu. WLC ni pun kena ada IP dulu. So once ada IP, dia boleh ping each other, dia akan establish a tunnel, cap web punya tunnel. Dia akan punya, so untuk dia ada protokol tu. Okay, so the cap web split MAC concept does all the function normally performed by individual AP and distribute them between two functional components. So AP MAC function, WLC MAC function. Okay, so WLC MAC untuk ni antara beza dia lah AP MAC function dengan WLC MAC function. So bila dia, AP tu dah connect dengan WLC, so WLC lah yang akan handle application, registration, translation and termination. Okay.
Okay, so and also um, traffic between dalam tunnel tu antara AP with WLC kita pakai cap web, tapi in the same time data, maksudnya data yang maksudnya data, kalau kita kena encrypt tau, okay, untuk dia punya control header, dia dia macam mana cakap, dia ada encryption untuk elakkan, contoh macam contoh orang associate dengan AP. Kalau kita pakai clear plain text, habis orang dapat password dalam network tu. So that's why dia ada encryption. So the encryption dia guna DTLS. Okay. Okay, so next we go into Flex Connect AP. So apa tu? So Flex Connect AP is there are two modes or option for Flex Connect AP. So Flex Connect ni saya nak cerita, just saya nak cerita lah, dia ni adalah proprietary untuk Cisco lah. So untuk vendor lain saya tak sure dia ada tak Flex Connect ni, tapi ni untuk Cisco teknologi lah. So dia ada connect mode dengan standard load mode. So for connect mode, the WSC is reachable. The Flex Connect AP has cap web connectivity with the WSC through the cap web tunnel, and WSC perform all the cap web function. And for standalone mode, so this is happen when WLC is unreachable. So the Flex Connect AP has a lost cap web connectivity with WLC. Then Flex Connect AP can assume some of the WLC functions such as switching client data traffic locally and performing client authentication locally. So ni contoh lah. Kalau dia connected mode, maksudnya antara AP dengan WLC tu connection dia okay. So dia akan bergantung dengan WLC untuk perform function tu. So kadang-kadang ada some issue dengan WLC tu. So bila dia lost connection, AP lost connection dengan WLC tu, so WLC dia boleh assume a partial control lah. So dia sendiri yang buat authentication, dia sendiri yang akan switching data traffic locally tu lah. Maksudnya dia bridging kan dia punya network interface tu. Okay, so channel management, so dalam frekuensi tu, so untuk elakkan channel saturation, okay, maksudnya kenapa dia cakap channel saturation? Macam saya cakap sebelum ni, in Wi-Fi dia pakai 2.4 GHz dengan 5 GHz. So ini adalah frekuensi yang semua orang pakai. Bayangkan jiran kita ada Wi-Fi, kita ada Wi-Fi, nenek kita ada Wi-Fi, atuk kita ada Wi-Fi. So macam mana kita nak elakkan dia bertembung ke apa? So dia ada teknik untuk elakkan channel saturation. Okay, so dia ada direct sequence spectrum DSS. Okay, dia ada frequency hopping spectrum. Okay, direct sequence spectrum ni senang cerita is a modulation technique yang dia spread, maksudnya macam ni, kita ada frekuensi tu, dia akan, kalau tak silap saya lah, dia ada konsep of chip code. Okay, so maksudnya kita punya data tu, sebelum kita nak send traffic dalam frekuensi tu, dia akan tukarkan kita punya ni kepada chip code, dan bit tu kepada chip code. So chip code tu dia akan spreadkan kepada multiple chip code. So supaya satu frekuensi tu boleh share banyak. Dan kita boleh juga buat frekuensi spectrum. So contoh dalam 2.4 GHz dia punya range, contoh dia guna 2.4 sampai 2.4 something. So dalam tu ada banyak lah frekuensi kan. So bila kita nak gunakan, kita akan jam-jam. So maksudnya okay, kita akan pergi ke frekuensi ni yang dalam range 2.4 sampai 2.4 something tu. Kita akan jam. So untuk elakkan kita bertembung dengan orang lain. Dan kita ada orthogonal frequency division multiplexing, OFDM. So ini adalah yang lagi baru. So senang cerita kita ada, ni ada some mathematical calculation lah. Tapi nak tahu dia melibatkan kita boleh pecahkan frekuensi tu kepada several channel using a mathematical function. So dia ada guna algorithm lah. So OFDM ni sebenarnya 4G pun tak silap saya dia pakai teknik ni untuk dia boleh sharekan 4G punya signal kepada telco tu kepada banyak telefon. Dia guna orthogonal. Okay, tak silap saya kalau dulu orang pakai Edge, pernah dengar tak? 3G Edge kan? Edge tak silap saya dia pakai DSS, direct sequence spectrum. Okay. Alright. Next, okay, macam saya cakap tadi lah. Okay, so okay, sorry saya ini dia ada specify lagi lah. So maksudnya dia pakai daripada 2.4 sampai ke 2.5 GHz. So even dalam ni pun apa tak kita boleh pecahkan. Pasal kita boleh pecahkan lagi
channel tu. So maksudnya setiap tu dia akan pecahkan ikut 5 MHz. So ni saya cakap tu. So contoh dalam best practice dalam macam mana kita nak bagi channel allocation tu, kita kena separatekan dia dengan berapa ni? 22 MHz. So maksudnya kita separatekan dia dengan 1, 2, 3, 4, 5. Oh sorry, maafkan saya. So bukan 3, 5. 5 channel lah. So maksudnya kalau kita pakai channel 1, AP yang lain tu make sure dia pakai channel 6 supaya dia tak bertembung. So untuk elakkan interference. Kan? Supaya macam tu lah. Okay. So dia akan pakai 1, 6, 11. Dia langkah-langkah supaya dia nampak tak? Eventually dia tak akan macam mana cakap? Dia takkan overlap. Dia tak ada not overlapping channel. Tu ni best practice lah. Tapi sebenarnya in the reality lah, kalau contoh dia bagi orang yang duduk kat apartment kan, jiran sebelah ada wifi, nenek jiran sebelah ada wifi, ni makcik depan wifi, atas bawah semua wifi kan, semua pakai 2.4. So of course ni memang akan overlapnya. So selalunya dekat dalam home router tu dia ada function tau, dia akan sentiasa scanning, dia akan automatically dia akan scan. Alamak, ada apa? Ada collision. Bukan collision, maksudnya dia ada overlap. Dia akan tukar ke channel lain, dia akan tukar macam itulah. Okay, okay, so ini 5 GHz. Okay, so 5 GHz ni pun sama, kita boleh pecahkan dia kepada lagi banyak, jadi 24 channel. So ni boleh 12 channel. So dia ni boleh sampai ke 22 channel. Dan sama juga kita boleh guna non-overlay channel adalah 36, 48 dan 60. Okay, 5 GHz ni eventually dia akan okay, sebelum tu ni dia separatekan setiap channel tu 5 MHz. So untuk 5 GHz dia akan separatekan by 20 MHz. Okay, so eventually sekarang ni mostly kalau orang pakai 5 GHz dia okay, pasal tak banyak orang pakai 5 GHz lagi. Pasal 5 GHz ni dia ada dekat router yang baru-baru je, AP yang baru-baru je. So far macam contohlah kawasan perumahan saya ni, saya pakai 5 GHz, jiran-jiran saya so far tak ada siapa lagi yang pakai 5 GHz. Semua pakai 2.4. So saya rasa macam saya ni special lah kan, pasal tak ada siapa pakai 5 GHz lagi. Maksudnya tak adalah interference. So saya boleh, internet saya kat rumah saya tu laju lah. Bukan maksudnya laju in term of internet speed. Maksudnya kalau yang dalam LAN saya tu, laju. Saya boleh transfer, contoh saya transfer file daripada laptop saya kepada bini saya punya laptop, laju je kan, tak ada interference. Okay. Tapi eventually bila semua orang pakai 5 GHz, problem juga kan, pasal dia jadi congestion balik lah. Okay. Sama je jadi problem dia. Okay, so dan sebenarnya kalau nak untuk pengetahuan you guys, 2.4 ni dia punya range ni jauh lagi sikit. Mungkin tak silap saya dia support up to 20 meters. 8 meters dia bergantung pada dinding sebenarnya. Kalau nak cakap tu dia tak exact. Tapi 5 GHz ni lagi kurang daripada tu. Tapi dia boleh bagi higher speed. Okay. Right, so inilah wireless LAN deployment. So mestinya cakap dia bergantung pada dinding. So contoh, bila kita letak kat sini kan, kita kena tengok lah supaya tak ada blind spot. Contoh, AP ni dah pakai channel 1. So AP ni kena pakai channel 3 pula lah. Channel 6 lah. So dia tak boleh nak overlap. Tapi in the same time kita mesti make sure dia, setiap AP ni frekuensi dia ni tak leavekan blind spot. Contoh kalau blind spot, contoh dekat tempat sini dia tak ada coverage anything. So tiba-tiba orang boleh terputus wifi lah. So kita kena tengok dia sebenarnya ada mapping dia ni. Bila you guys nanti kerja dengan vendors, bila you guys nak deploy WLS wireless LAN ni, memang ada device dia. Even sebenarnya kat smartphone ada je dia punya app. Kita boleh tengok blind spot untuk wireless LAN punya signal. Okay, so kita akan belajar sikit threat in wireless LAN. So macam LAN security juga, sebelum ni kita belajar about wireless wired LAN punya threat. Kita ada ARP poisoning, ARP snooping, kita ada DHCP starvation, ada dia ada spoofing, macam-macam lah kan, DDoS. So untuk wireless LAN dia ada interception of data, wireless intruder, Daniel DOS attack dengan rogue AP. Okay, first interception of data. Kenapa senang? Kenapa senang kita nak buat interception of data dekat dia buat, tak apalah saya terangkan je lah.
kenapa dekat wireless LAN dia senang nak intercept data? Pasal wireless kan. Contoh rumah kita ada wifi, orang boleh je park kereta kat depan rumah kita tu, kita tak tahu pun. Rupanya dia tengah buka laptop, dia tengah run Kali Linux, dia pre-captured kita punya paket. Pasal wireless kan, dia boleh tembus dinding kan. Pasal kita tak boleh nak nampak. Kalau kabel tu kita nampak lah kan, ada orang potong kabel tu letak device. Kalau wireless macam mana kan. So that's why untuk elakkan kita guna encryption lah. So maksudnya authentication tu kita pakai 802 kita pakai apa ni WPA atau WAP, tapi encryption dia tu kita pakai AES. So traffic kita tu even dia dapat pun bila dia buka dia dalam bentuk apa ni encrypted lah. So kita pakai selalunya untuk WPA tu dia akan pakai AES punya encryption standard. Okay. DOS pun sama. DOS tu kita boleh buat denial of services, improperly configure device. So contoh jadi apa tau, orang boleh buat wifi jammer. Dia akan terjamkan kita punya frekuensi tu kan. Dia ada nama device dia wifi jammer. Orang boleh beli sebenarnya kat Shopee ada tak silap. Kita on tu habis semua wifi kat situ haywire. Ada dia jadi jammer. Dia macam try buat noise letak dalam frekuensi tu. Okay, accidental interference ni senang cerita apa tau. Ni kes dia jadi dekat saya punya jiran dulu. Saya pergi raya kat rumah dia. Dia tahu saya tiba-tiba tahu pasal network apa. Dia cakap kan, setiap kali dia nak masak je, mesti dia punya wifi ni tak boleh. Semua tak boleh. So saya tengok punya apa tau. Dia letak dia punya wifi router tu dekat atas microwave. Memang tak boleh lah. Pasal microwave bila dia run, dia akan buat interference. Dia akan interference kan at huge spectrum. Maksudnya even 2.4 tu akan ada interference. So setiap kali dia bake ayam ke apa, dia tak boleh internet. Tu pasal saya cakap jangan letak atau ni kan. So okay dah lah, tak ada masalah. Okay. Apa lagi? Route access point. So, route access point ni selalunya apa tau? Kita contoh dekat dalam kita punya enterprise, contoh dalam UiTM ke apa, kita tak letak dekat switch kita ni port security. Okay, kita tak letak port security. So apa orang buat? Orang akan bawa AP dia sendiri, dia akan cucuk dekat kita punya LAN port tu. Waktu dia pula yang keluarkan access port. Dia pula keluarkan access port SSID dia sendiri. So orang lain boleh masuk dalam network wired LAN kita menggunakan access point dia, walaupun sepatutnya tak macam tu. Dan satu lagi, root access point ni macam contoh dekat Starbucks. Kita pergi kat Starbucks atau McD, kita nak connect lah, kita nak buat kerja. Kita pergi dekat Starbucks atau McD tu, okay, kita nak pergi, wifi at McD, wifi at Starbucks. Tapi hacker ni apa dia jahatnya, dia pergi bawa AP dia sendiri, dia guna SSID yang sama. So dia tiru juga Starbucks at ni juga. So kita bila komputer kita okay, mana satu kan kita masuk yang Starbucks ni, kita ingatkan itu Starbucksnya SSID lah, rupanya bukan. So kita connect, ada internet, kita buat kerja macam biasa. Padahal ini traffic yang lalu dekat access point, dia akan pergi ke satu packet capture punya device ke apa. Dia akan ambil dulu, capture kita punya packet, ambil semua information apa yang kita ada, baru dia pergi ke internet. So dapatlah password kita, apa history kita apa semua. So problem lah kan. Okay, tu root access point. Middleman attack, okay, so macam tadi lah, dia selalunya dia start dengan root access point. So bila kita dah connect, so dekat tengah tu nampak dia twin AP. So kita cakap boleh pergi internet, rupanya kita pergi kat situ, kita pergi, dia capture dulu paket kita, baru kita pergi ke internet. So dia boleh baca lah apa anything yang any secret yang kita send melalui network tu. Okay, so how we going to secure wireless LAN? Okay, so first kita can do SSID clocking lah. So senang cerita, SSID clocking ni kita jangan advertise our SSID. Right, so selalunya kita supaya minta kita punya staff kalau nak access network tu, dia mesti tahu apa tu SSID. So secure sikit lah, tapi sebenarnya tak secure juga. Sebenarnya banyak je tool supaya kita boleh discover SSID walaupun dia tak advertise kan. Dia akan try macam-macam combination, ada je. So kita kena buat MAC address filtering juga. So sama macam switch, kita boleh buat MAC address filtering. So sama juga dengan AP. So contoh dekat AP ni tak sepatutnya ada MAC address ni tak berdaftar dengan network. So kita jangan bagi dia access lah. Okay. So untuk elakkan
rope AP ke ataupun nak elakkan apa. So kita kena buat wired LAN security dan juga wireless LAN security. So dua-dua tu penting. Alright. Okay, so A02 macam mana authentication method dia. So open system authentication ni please jangan. So mostly janganlah. So maksudnya kita open tak ada password. So selalunya memang kita akan buat shared key authentication lah. So kita buat WAPA, dan please jangan guna WEP. WEP ni terlampau senang kita nak crack. Even kalau you guys download Kali Linux sekarang pun ada satu script jalan tu dapat je password. So jangan. So please guna WPA2. WPA memang susah sikit tapi still orang dah boleh crack. So please use WPA2. Okay. Dan incoming ada WPA3. Tapi so far saya tak pernah nampak lagi lah router pakai WPA3. Okay. Okay. So ni boleh check perbandingan dia apa beza WEP, WPA, WPA2, WPA3. So ni mungkin boleh baca sendiri kot. Tapi senang cerita saya nak cakap WPA2 is currently is the strongest lah. Bukan strongest lah, maksudnya dia punya standard. So maksudnya dia akan guna AES untuk dia punya encryption. So untuk elakkan man in the middle attack apa semua tu. Okay. Okay, so macam nak authentication at home. So ni untuk personal, untuk enterprise lain, selalunya enterprise dia akan guna Radius, external server. So pasal kat enterprise dia ada banyak username dan password kan. So dia akan ada authentication server lah. So personal ni sebenarnya kita masukkan je key yang selalu kita buat kat rumah tu lah. Okay, aku nak rayu dengan kau, apa password kau? So macam tu lah. So kita bagi, okay password saya no password contoh. So lah kita letakkan string kan macam tu. Okay. Encryption method, so macam tadi dia ada TKIP, temporal, so selalunya dia pakai dalam WPA. So nowadays WPA2 memang dia akan pakai AES. Dan yang penting dia ada block chaining message authentication code. Dan sebenarnya nak tahu dia punya kenapa WPA ni dia strong sikit, dia punya encryption key tu akan sentiasa bertukar-tukar tau. Even contoh kalau kita pakai Kali Linux, kita dah boleh break satu key ni untuk satu session ni. So bila kita try nak pakai key yang sama, bila kita nak try access, dia tak akan dapat pasal dia akan tukar key. So kita dah back to square one balik. So dia bertukar-tukar key. So itu one of the good mechanism lah. So that's why WPA2 is good. Okay. So ni macam mana kita nak set Radius server dalam kita punya router ni, nanti saya akan tunjuk lah. Tapi untuk Radius dia tak kot. Tapi mungkin saya akan tunjukkan macam nak guna pre-shared key yang kita masukkan string untuk kita authenticate tu. Okay. WPA3, so this is a new standard. Even saya sendiri pun tak pernah guna lagi WPA3. Okay. So kita ada WPA3 personal, so boleh baca lah brute force attack by simultaneous authentication of equals. Kita ada WTA enterprise, sama dia support A02, 11 dengan EAPS. Maksudnya dia boleh authenticate dengan Radius, dengan Active Directory, Active Directory. Dia ada open network. Ni ada yang dia tak buat ini authentication. Okay. So dia ada untuk IoT juga. So ni WPA3 lah. So quite interesting. So far saya tak guna lagi. Mungkin saya boleh try explore lah nanti. So I think so tu untuk 12. So next kita akan pergi ke module 13, which is operation, which is more hands on. Saya akan tunjuk dalam packet tracer. Dan nanti you guys kena buat lab lah. So ni lab ni penting pasal untuk membiasakan you guys untuk buat wireless LAN. So far, do you guys have any question? Hello? So kita mulakan dengan modul 13. No, sir. So kita 5 minit loh. Sir. Yep. Saya boleh bagi link attendance lagi ke? Saja pasal kalau saya bagi sekarang nanti pasal tak apa. Itu macam mana? Saya ingat lagi saya record kan. Saya record saya punya Google Meet ni. So Google Meet ni kalau kita record kita punya kita buat recording, dia akan stop recording bila semua peserta keluar tau. So itu ada saya record untuk kelas ni lah. So bila saya record tu, saya tengok mak bila kenapa recording aku tak habis-habis ni kan. Dah sampai 2-3 jam tak habis. Rupanya kelas dah habis 2-3 jam. Ada orang sini tak keluar meeting room. Maksudnya apa? Dia join kelas ni,
Lepas tu dia, yelah tak tahulah kot dia pergi kat mana-mana ke. So bila kelas dah habis pun dia tak keluar lagi. Mungkin dia tak sedar kelas dah habis kan. Tak ada, saja je. Maksudnya, yang penting you guys belajar lah. Video tu semua. Sekejap saya letak link Padlet tu. Saya letak kat ni. Saya letak dekat chatbox. Okay, untuk attendance. Okay, so kita buat 2-3 minit. So nanti kita start balik. Okay. Module exam. Bukan itu dah activate kan? Oh, tak boleh activate lagi. Sekejap saya Tak boleh sir. semua ke yang tak activate tu? Semua sir. Semua modul. Hmm. Sekejap. Dalamnya ada Mariam tak? Tak silap itu Mariam tanya. Dia cakap tak boleh tapi saya dah buka jap. Mariam ada ke dia tak ada? Uh,
Cuba you guys try tengok. Boleh buka tak? Okay, dah boleh Alright. Tak, saya rasa saya dah activate itu, kenapa dia restart balik kalau boleh okay Okay, so kita start balik kita punya lab. So please do, nanti macam saya cakap sebelum ni, nanti kita punya skill based exam pun dalam ni lah, dalam NetAcad. Okay, so jawab dalam tu lah. So kalau ada soalan apa-apa boleh tanya saya lah time tu. Kita akan buat, so kita akan buat dalam minggu-minggu terakhir lah untuk punya skill base. Dan please do also final exam untuk apa ni, untuk packet tracer ni, supaya you guys selesaikan benda ni supaya you guys boleh pergi ke CCNA 3. Okay. Okay, kita teruskan. Okay, so we continue with model 13, wireless LAN configuration. So in this chapter we will so we will the objective is we will learn how to implement a wireless LAN using a wireless router and WLC. Okay, so the topics involved is we will remote site wireless LAN configuration. So the objective is to configure a wireless LAN to support a remote site. Kita akan belajar about configure basic wireless LAN, so WPA to enterprise dan troubleshoot wireless LAN issue. Okay, so ni I hope that you guys can read on your own. Tapi saya akan tunjuk. Saya lagi prefer macam benda tu practical saya tunjuk. Okay. Okay, first kita akan try configure wireless LAN guna wireless router. So ini adalah dalam rumah lah, contoh macam kita router tu dia juga AP. So ni selalunya dalam rumah, dalam remote local atau small branch home ataupun small branch office ataupun dekat home kan, kalau orang work from home. So selalunya dia akan ada wireless router dan dia akan ada broadband modem. Okay, so contoh kita buat. Benda ni please baca sendiri, and I hope that when I show you guys take note. Boleh saya tunjuk saya buka packet tracer. Okay. Apa? So dia cakap okay, nanti kita akan buat semua ni lah. Kita akan buat SSID, configure SSID, set password. Okay. Dan kita juga boleh sementara dia boot up. Okay, so kita boleh configure wireless mesh network. So mesh network ni maksudnya apa? Connection dia tu antara dia akan connectkan antara AP dengan AP untuk extendkan dia punya range tu menggunakan mesh network. So maksudnya AP ni dia akan connect dengan AP lain menggunakan purely by wireless. So dia ada range of 45 meters lah. So ni mungkin tempat tu tak ada cabling, wired cabling yang cukup, so dia akan pakai wireless mesh. Okay, boleh juga kita nak set. Okay, dan netting, dan mostly kalau kita nak buat dalam home router tu, kita nak connect kat internet, memang kita akan pakai netting. Pasal ISP hanya bagi kita satu public IP. Tapi dalam kita punya LAN, contoh kita ada 10 device. Takkan kita ada 10 public IP lah. Public IP sangat mahal dan dia benda tu dynamic. ISP akan bertukar-tukar kan. So apa yang kita buat, semua LAN ni dia akan bagi ke router rumah kita. So router rumah kita tu akan buat netting, akan tukarkan daripada private IP kepada public IP. Okay, supaya kita boleh share satu public IP. Okay, dan kita boleh buat juga QoS, contoh kita nak prioritisekan web browser ke voice kan. Contoh macam kat rumah saya ni kan, so macam saya selalu buat kelas online macam ni, so saya dah set dekat home router saya ni untuk prioritize voice dengan video.
So kalau macam ada traffic macam web browser gaming ke apa, dia akan bagi low priority lah. Supaya contoh orang rumah saya tengah tengok Netflix ataupun tengah browse internet ke apa, tengok YouTube ke apa, kalau saya tengah buat voice macam ni kan, maksudnya kita tengah buat online class macam ni, dia akan prioritize saya punya traffic dulu lah. Supaya congestion macam mana pun dia akan lepaskan dulu traffic saya. Okay. Kita juga boleh buat port forwarding. So sebenarnya port forwarding ni orang nak buat macam game server kat rumah kan. Contoh kita ada Minecraft server ke, atau kita ada mail server sendiri kat rumah kita kan. So kita dah buat netting tu. So macam mana kita nak lepas netting tu, kita boleh buat port forward. So maksudnya bila orang pergi access kita punya public IP, dia boleh forward kan, contoh kita nak buat web server port 80 ke kita punya server dalam rumah ni. So tu port forward. Okay. Jom kita buat je untuk home network. Okay, so apa kita buat? Kita try ada tak kat sini? Home network. Ini home network. Kita ada PC satu. Kita ada laptop. Table. Port dia. Pakai wireless. So untuk pergi ke LAN dia ada port apa? Tengok sini. Okay, dia ada WAN interface. So kita try kat sini ada apa? Okay, kita try buat DSL modem sini. Okay, Unify punya modem tu lah saya cerita. Okay, so contoh kita letak kat sini one cloud. Signify internet lah. DSL. Okay, selalunya kita pakai apa? Kalau DSL, kita either pakai apa ni lah, kita pakai copper lah kan, yang telefon punya tu. Okay. So antara ni ke sini selalunya dia akan pakai line telefon. Tak, dia pakai internet kan. One port je lah. LAN up one port. Dia kena. Configure. Okay, so selalunya rumah punya router ni kita configure dia ikut GUI sebenarnya dia gini. Tapi kalau contoh ada IP ni kan, so selalunya kat sini dah ada IP. Selalunya lah kalau kat rumah. So kalau kita pakai DHCP, selalunya dia dah jadi DHCP dah. Okay, nampak? Kita ada DHCP dah. Okay. Ni lah kalau kat rumah lah, contoh you guys baru beli router tu kan. So selalunya dia dah ada default. So tadi dia ada. Okay, sebelum tu kalau ada pertanyaan, please stop me kalau ada pertanyaan ke apa kan. Please be curious, jangan macam kalau tak faham just ni. Okay, so kita pergi buka kita punya browser. So tadi gateway dia 198.1.0.1. So IP router ni 20.1 lah. So kalau kita buka web browser, okay. Itu 168.0.1 tadi. Okay. So password dia Cisco. Default password dia. Selalunya kalau kat rumah kita tengok kat bawah router gitu, dia dah ada default password dia. Saya tengok apa default password dia. Buka je lah. Admin 123. Admin 123. See. 168.0.1 lah. So username admin, password admin 123. Okay, so apa kita nak buat?
So kita try set dia punya apa ni dulu, internet connection. So contoh kita pakai PPOE. Okay. So dia boleh connect ke tak? Macam mana dia nak ni? Yang try lah. Saya tak seronok aja ni pasal kita tak nak ping. Tak apa, kita try buat macam ni. Kita buat betul-betul ni. Okay. Tak anggaplah kita connect dengan router, contoh ISP tu, contohlah dia pakai router macam ni dalam cloud tu kan. So sekarang ni kita buat cloud tu. Ada router. Okay. So daripada internet dan dekat sini kita letak server lah. So contoh kat sini gaming server kan, apa Minecraft ke ataupun web server Facebook ke apa. Okay. Router ni lah, sekejap. Okay. Buat DHCP dulu. Apa? SGI shut address 192.168.100. Okay, saya address, no shut. Untuk server pula, interface gigabit 0.0.1 address 192.168.300.100.1 lah. Yes. Mana ada 255 je maksimum, ya Allah. 300 301 201. Okay. Shut. Okay, so since dia pakai DHCP, so pasal nanti router ni rumah kita kan, cucuk-cucuk dekat Unify tu kita dapat IP sendiri kan. So kita kena buat DHCP lah. So contoh IP DHCP full ISP contoh im.com. Okay, so network 192.168. Network dia bagi 0 itu 168 dot apa tadi? Interface tadi 200. Terus 200.0 default router 192.168.200 router punya interface tadi. So DNS server kita bagi dia 192.168 sorry. Itulah dia pergi ke Google. Apa lagi domain name? Fine.com. Okay, so pergi dah kot. Okay, itu server ni. Server punya interface static 192.168.2.1.5. Okay, so kita configure juga dia punya DNS gateway 192.168.201.1 server punya tu, so Google. Okay. Gateway. Soalan Cepu Mas, kenapa dekat server saya tak letak DHCP? Kenapa saya tak configure dia dapat IP kod DHCP? Enable HTTPS. Aku tahu. Typing gateway lah, apa ni? Kita typing router.
192.168.201.1. Okay, boleh? Okay. Tolong jawab soalan. Tak tahu pasal server ni masalahnya orang buat static. Pasal server ni mana orang selalu tukar IP dia. Pasal klien yang selalu betul tukar. Kalau server bertukar, contoh hari ni kita buka google.com, esok tak boleh pasal server Google tu bertukar kan, IP bertukar. Okay, so dekat router dah. Okay, so by right kalau kita pergi ke sini, kita ambil internet connection type DHCP, by right dia dapat IP dah sendiri. Kita tengok dapat tak. Ni untuk LAN lah, ni untuk LAN dia akan dapat 190 ni. Okay, so untuk ni DNS dia 888. Okay. So kalau kita tengok dekat kita punya status ni, kalau kita tengok dekat internet connection, nampak tak? Kita dah dapat IP address daripada ISP kita lah. So sebenarnya kita buat servis ISP tu. Okay, so kita dapat 200 pasal router ni dah bagi dekat kita. Okay, so sekarang ni kita tinggal nak configure wireless. Okay, so wireless, so kita punya network mode kita akan, okay, dia ada BGN mix. Mix ni sebenarnya dia akan support all radio lah. Dia akan support G, B, N semua. So bagi saya ambil mix lah, senang. Pasal nanti takut kalau kat rumah kita tu kita buat dia N saja kan. So kadang-kadang kalau ada jiran kita ke macam-macam kita pakai telefon lama, dia tak boleh nak connect masa dia pakai radio yang lama. So SSID ni contohlah kita buat rumah syurga panjangnya SSID dia. Radio band dia kita ambil auto apa buat channel. Okay, channel dia kita pakai apa? So satu lah. Okay. Broadcast SSID kita. Okay. Save dulu. And after that kita letak security. Kita enable WPA2 personal Kalau enterprise nanti dia kena letak radio server tu. Kita tak set up. Tak apa, kita buat use personal. Kita pakai EAS. Dan passphrase contoh saya letak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Right. Okay. So rasa ni dah dapat kot IP. So ni rasa dia kalau nak buka browser dah tak ada masalah lah. Pasal dia wired kan. Dari DHCP. Contoh kita buka 192 apa server tadi? 192.168.201.10. Tu tengok. Ni web server lah. So kita boleh browse lah. Oh website orang. Macam tu lah. Tengok website kan. Kita pergi ke internet luar. Okay. So ni kita anggap sebagai internet lah. Ni portion internet ni router ISP semua. So ni kat rumah kita. Sampai kat rumah kita. Okay. So kita dekat laptop kita ni. So kita connect kan. Lama. So kita tutup laptop. Ni laptop zaman jahiliah. So dia kena letak network card dulu kat sini. Ni laptop murah lah. So kita buka balik. So kita connect kan. Kita pergi ke wireless. Okay, so SSID tadi. Okay, cuba kita try ada tak kita boleh discover. Ni kita buat static. Ni kita buat active discovery tu. Cuba kita buat PC wireless. Try, dia boleh. Tu rumahku syurgaku. Connect. Password tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kosong. Connect. Connected. Right. Okay, connected. So kalau kita tengok IP address, dia dapat lah IP address. Untuk gateway dia dapat, untuk wireless dia dapat .101. So sekarang ni dia dah connect kat internet. So kita boleh kita try buka web browser tadi. Kita buka web server tadi kan. Contohlah kita nak beli barang online. 201.net. Okay, ni website orang. Okay, so far any question untuk ni untuk home router lah. Ada problem tak? Dan nanti kat lab ni you guys kena buat ni.
Ada any question so far before we continue with enterprise yang ada WLC controller semua? Yeah, sure. Okay, kita teruskan dengan basic VLAN on WLC, right? So, topologi macam ni nanti kita try buat. So, kita ada access point, then we have WLC, kita switch, okay. Okay, right? Okay, kita try lah. Kita buat macam topologi macam ni. So, ini semua nanti you guys boleh baca, tapi saya boleh tunjuk je. Dalam tu mungkin saya terus explain lah. So, ni please baca sendiri. Saya tunjukkan terus macam kita nak configure WLC. Okay. Kita buat topologi macam ni, PCA, PCB. Okay. So, ini dia macam signify luar punya ni lah kot, luar punya connectivity. Ke dia pakai luar punya connectivity. So kita try buat sini. Okay, delete everything. Okay, so okay, saya nak buat dia lagi bagus sikit. So macam tadi dia guna switch biasa kan. Switch biasa ni mana tadi? Sini. Switch ni dia tak support PoE siap. PoE ni power over ethernet. So maksudnya kalau selalunya kalau kita nak power on kita punya device, kita ada satu kabel ethernet pergi cucuk kat kita punya switch. Lepas tu nanti dekat kita punya device tu sendiri kita kan ada kabel power kan. So kan selalunya dekat AP orang pakai PoE tau. Pasal orang gantung kat dinding kan. Macam mana nak dapat elektrik pula. So elektrik tu dia akan tarik daripada LAN punya kabel tu sendiri. LAN kabel tu boleh bawa elektrik. So itulah PoE. So tak semua switch boleh lah. So dia selalunya layer 3 switch ada support tak salah saya. Dia pakai layer 3 switch lah. Tapi kita anggap je kita tak buat pun layer 3 nya functionality. Kita buat di layer 2. Tapi saya nak gunakan dia punya PoE nya function lah. Okay. So kita ada layer 3. So kita ada WLC. Okay. Wireless controller. Lepas tu kita letak AP. AP kan? Yalah ni AP. Lightweight access component. Right? So kita ada PC tadi untuk signify kita punya LAN. Okay, so tu kat sini ada router, kita punya company router lah sebelum nak pergi ke internet. Okay. So apa lagi? So contoh router ni dia connect dengan server lah, server luar lah. Ni kita signify ni internet lah. Ni internet. Okay. Kita buat cabling dia. WLC. WLC ni kita masukkan ke port. Right. Okay. So kita configure DHCP dulu kat sini. Okay, sebelum tu kita ikut IP addressing dia lah. So, IP addressing dia dalam ni adalah 192.168.200. Okay, dekat luar ni dia akan pakai R1 port FE. Ah, 172. Dia ikut 172.16.1.4. Okay. Ni port 01. Okay. Buka. Sama. Okay. Label, nanti interface DI 0001. Check. Address 172.16. 172.16. .1.1. Okay. Check.
Dan untuk interface GI 000 yang facing kita punya LAN tu. No shut. So, dia punya network adalah IP address 192.168.200.1. This. Okay. So, no shut. Okay, kita buat DHCP. IP DHCP. Okay, kita kena exclude dulu. IP DHCP exclude. Okay, siapa tahu kenapa kita kena buat exclude address ni untuk DHCP? Kita boleh kod dan siapa boleh suggest tak kenapa? Apa yang kita kena exclude? Anyone? Okay, so kita exclude IP untuk wireless LAN controller ni. Pasal wireless LAN ni mana boleh bertukar IP dia. Okay, so kita exclude 200.254. 192.168.200.254. Oh, ada orang jawab ke? Tak tahu juga. Okay. Tadi lah saya cakap. So, tadi tu lah kita exclude tu pasal kita tak nak IP wireless controller tu dapat kat orang lain. Okay, so saya exclude. Kita buat IP DHCP pool. Bukan dia enterprise. So network dia 192.168.200.0. 255.255.255.0. Apa ni? Default router, default gateway dia kita letak apa ni? Router punya interface punya IP tu .1. Kita buat apa lagi? DNS server. Domain name kita letak enterprise. So, okay, untuk routing kita pakai static routing je lah. Dia not even static pun pasal nanti bila paket datang ke interface ni dia check kat IP table dia connected kan, so dia akan forward kat sini je. Pasal dalam IP table dah ada lah. So nanti later on lah lepas-lepas ni kita akan belajar pasal routing pula. Macam mana kita ada multiple router, kita nak buat routing pula. Ini sekarang ni dia routing, dia pakai static sebenarnya dan dia pakai connected. Maksudnya kat sini router ni dia connected dengan network 192.168.200, sini 172.1.0. So bila sampai kat sini dia check kat IP table, oh ada aku connect dengan network ni. So dia just forward kat situ je. So tak payah tambah, tak payah buat additional routing lah. Dia ada connected. So kita tengok show IP route, kita nampak lah. Okay. Right. So for router I think that's all. Okay, next kita akan configure, kita tengok kat PC1 ni dia dapat tak IP address. IP address dia dapat lah. So DHCP dengan okay, dapat. So everything's fine. Kalau kita tengok kat ni, kita tak configure lagi. Okay. So nampak tak dia still down ni. Pasal tak ada PoE. So kalau kita tengok kat layer 3 switch, sebenarnya kita tengok PoE kan, kita buat show power inline. Oh okay, port 4. Ni port 4 kan. Betul, port 4. So dia dah dapat power kan access point. So access point tu tak payah nak ada additional power pun. Selalunya kita kena letak power je ni kan, so tak payah. So save cable lah. Okay. So satu lagi untuk VLAN kita pakai VLAN default, VLAN 1. So sebenarnya walaupun kita tak set VLAN dekat macam ni, dekat port tu kita tak buat switch port, tetapi sebenarnya dia ada VLAN satu, dia ada native VLAN. So contoh kalau kat sini kan kita buat, dia sebenarnya ada VLAN dah kalau trompi. So contoh kita buat interface VLAN 1. So untuk IP address ni kita buat DHCP, ambil dari server. Okay. Sorry, interface VLAN 1, kita no shut. So hostname dia tulis ni. So kalau kita tengok show VLAN, so dia ada satu default VLAN. Memang kan kita belajar sebelum ni kan, memang ada satu default VLAN. Boleh je letak VLAN 10 tapi malas pula. So kita buat default VLAN. So saya buat DHCP tadi, kalau kita show interface VLAN 1, kita dapat IP address kot daripada router tadi. Nampak kita dapat 25. So rasa kalau tiba komputer ni, contoh dia nak try ping switch tu, 192.168.200.5.
IP dia. Dia sendiri adalah 1.4. 1.4? Silap configure ke DHCP? Okey, kat sini port ada DHCP ke sini? Dapat orang. Waduh. Maksudnya ada DHCP lain dalam network ni. Ni kot ada DHCP yang ni. Kena disablekan dululah. Macam tu. Okay, kita disable dulu DHCP dalam ni. Buka. Okay, jadi kita nak access tu sama macam tadi. Kita buka web browser. So ni tadi dia bagi management IP dia. .1.1. Okay, dia ni ada DHCP, so tak apa kita disable DHCP dulu. HTTP 192.168. Dia mesti letak HTTP mula. .1.1. Ya. Okay. Dia lambat sikit loading dia. Okay, kita create admin password. Admin. Password dia P besar, password. Yes. P besar. So, nama sistem dia Enterprise Slack 3 China. Okay. Ni letak mana pun tak kisah sebenarnya. Management IP dia sebenarnya kita kena ikut 192.168. Kita ikut yang macam ni. Jadi ni 200.255 ni 200.254 as 255 ni kita kena ikut router lah. So nanti kita buang dia punya DHCP sebelum ni. Default gateway dia kena letak router lah 168.200.1. Management VLAN 1. Kita pakai default VLAN. Kalau kita ada VLAN lain kita boleh tambah. Okay, so employee network. Okay, network name dia Wi-Fi staff. At staff. Wi-Fi at staff. Dia akan pakai WPA personal. Passphrase 123456789 123456789. Terus pergi ke management VLAN, so which is VLAN 1 tadi lah. Okay. So ini bila orang masuk ni dia akan dapat IP daripada VLAN 1. So kita next. So ni video apa tak apa. Direct dia ni lah, dia akan disable DHCP dah tu. Disabling configuration. So direct kita tengok ke sini dia akan Okay, dia dapat IP dah. Tadi rupanya kat sini ada built-in DHCP. So bila kita dah configure dia disable. So sekarang ni dia dapat DHCP daripada router lah. So 200.6. So kita tengok dekat layer switch ni pun. So kita show interface VLAN 1.
Dia tak tukar lagi. Jom, dia nak tukar. Apa kita buat? Interface VLAN 1 shut SVI interface kita. Okay. So, dia dapat dah 200.7. Right, so by right, kalau kita buka PC kita ni, kita dah boleh ping. Ni nak menunjukkan kita punya wired LAN dulu. Okay, so masa kita try ping server sana kan. Server ni dia 172. Tak save tadi. Oh, tak configure. 172 116.1. Apa tadi? .1.1, so kat sini ni lah. 172.168.1.5 server tu. 55. So, default gateway dia 172.16.1.1. Rasa saya dah configure tadi. Dia macam ada box lah dekat ni. Dekat packet tracer ni dia hilang. HTTP server kita on. Okay, let's see. Let's try ping server dulu. 17, kita ping router. 1.1. Silap. 17.16. Okay. Boleh dah kot? Okay, boleh. Kita try the ping switch. Maksudnya inter network lah. So, kita try ping 192.168. So, kita ping antara dua network. So, dia akan route melalui router. So, 200.7 tadi dah 7 eh. Okay, boleh. So, switch tu dah ni. So, boleh lah. So, kalau kita contoh, kita buka PC ni. Kita pergi browse browser. Kita buka browser, internet browser. The server ni punya 172.16.1.5 tadi. Walah. Okay, so wired kita okay. So sekarang ni untuk wireless LAN. So kita dekat kita punya WLC ni kita dah configure. So apa perlu kita buat dengan kita punya AP ni? Tak payah buat apa dulu. Pasal dia dah configure dah. Itulah kelebihan dia. Dia dah configure. So yang penting kita dah configure DHCP. So dia dah dapat IP. So dia akan try discover wireless LAN. So kita tengok dia dapat tak discover. So kita buka kita punya browser. Buka HTTPS 192.168 management IP untuk WLAN LAN controller kita tadi 254. Okay, login, masukkan password tadi. Okay, so kita tengok dia dah discover belum? Dia dah belum lagi, dia tak masukkan lagi access point. Access point lagi. Restart access point. Apa ni? Buat shutdown, siap boleh. Yes, jadi buat.
Kita try tukar IP lagi. Hmm. Oh, ini berapa? Hmm. Hmm. Okay, dapat tak? Oh, tak jumpa lagi. Hmm. Kalau tu cukup. Hmm. Okay, dah dapat. Punya dah lama dia nak dapatkan IP address. Okay, so kalau masalah packet tracer, kita kena sabar sikit. So, dia dapat. So, by right dia boleh register dah ni. Tengok. Kita try ping. Daripada sini ke packet ke AP dulu. IP apa? .9. So, typing. 192.168.200.9. Boleh. So, kita tengok dia dapat tak label C. So, HTTPS 192.168.4 and passwords. Okay, right, everything okay. So dia dapat IP, nampak tak? Dia terus configure je. Okay, so which is good. So sekarang ni dia dah dapat, nampak? Dia register. Pasal tadi tak sure kenapa dia lambat. Packet tracer ni tu lah saya cakap dia macam buggy jugalah. Tapi anyhow, kita dah configure dah wireless tadi. Sorry, kita dah configure wireless LAN kita tadi untuk letak nama wifi at staff ni. Okay, so sekarang ni kita kena ada laptop lah. So kita ambil laptop. Okay, so kita nak connectkan dengan access point ni kan. Okay, so saya tak tahu kenapa dia pakai zaman jahiliah punya laptop. Tapi kita try connect. Wireless, kita buka dia punya PC wireless. Mungkin kita tak buat broadcast PC saya. Alright, so kita tengok kita punya wireless LAN, SSID, adakah kita broadcast? SSID dah enable, radio police, dah manage, dah broadcast. Resolusi.
I think ni dia punya box jugalah. Tapi rasa kalau dia connect cara macam ni kan. Oh. Itu kat sini saya apa dah? Mana ada pasal dia dah configure daripada WLC je. Apa? Situ. Maksudnya kita try. Okay, cuba kita try new. Mana situ? Yes. WPA tu. You see? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak connected. WPA, PSK. Oh, sorry. Yes. Malaysia ES bukan tiket. So, connected 192.168.200.10. So, kalau kita tengok kat sini, by right dah connected lah. Dah connected. I not sure kenapa dia bug lah kot, nampak. Tu bug ni lah. Tapi anyhow, dia dah dapat IP. So, by right, daripada kita punya laptop ni, kita dah boleh access kita punya wireless LAN dan by right kita boleh access internet lah. Contoh internet tu kita anggap sebagai yang web browser tadi kan. So, kita buat web browser, kita browse lah. Kita boleh je access kat sini WLC tu. 192.168.200.254. Time out. Kat bawah 172.116.1.5 lagi. Oh, keluar lah web server tadi. Okay. So, I think itulah. So, maksudnya kita punya connectivity dah okay lah semua. So, kalau dia connected, dia ada tunjuk macam apa? Icon connected by wireless ni. So, kita dah set up kita punya wireless LAN dan wireless LAN kita pergi ke enterprise router untuk pergi ke internet. So, dalam internet tu ada server macam tu. Cloud server ke apa kan. So, I think that's all. So, any question guys? Macam mana untuk wireless? So, okay, kalau tak ada, kita teruskan sikit lagi. So, ni tadi saya terang lah. Time tu kita pun dah troubleshoot tadi kenapa tiba tak boleh. Okay. Right. Ni tadi semua kita dah cover. Okay, so ni kalau contoh kita nak pakai A021X, maksudnya kita ada radius server dan kita boleh monitor guna SNMP. SNMP ni dia Simple Network Management Protocol. So contohlah kita ada WLC, kita nak monitor AP ni semua kan. So kita boleh enable ke SNMP. Tapi kita kena ada SNMP server lah. Okay, so tapi kita tak set up lah tapi anyhow kat sini boleh jadi SNMP server ke apa. So kat sini dia boleh monitor lah semua device dalam ni. Okay, dan AAA maksudnya kita boleh install radius server. So tadi kan kita kena masukkan username dengan password kan. So kalau kita ada A021X tak ada. So kita just authenticate dengan server ni dan kita masuk username dengan password. So kita boleh authenticate dengan radius ni. Okay. Okay, so ni cara je lah macam mana kita enable SNMP. Okay. Macam nak buat radius server untuk authentication. Okay. Dan kita juga boleh buat configure a VLAN for a new wireless LAN. So boleh juga. Pasal sebenarnya dekat sini dia ada trunking tau. Sebenarnya by default dekat access point ni, ini ada trunk port. Tadi kita buat native VLAN one. Okay, tapi now kita boleh trunkan. Maksudnya kita boleh hantar banyak. So contoh kita ada staff VLAN lain. Untuk user VLAN lain. Kita boleh buat. Okay. Interface, kita buat VLAN. Cara dia lah.
DHCP dia juga boleh buat jadi DHCP server, tapi dalam case kita tadi DHCP kita adalah kita letak router. Okay. So tadi ada kekeliruan sikit pasal ada dua DHCP server kan. So client dia jadi macam keliru. So anyhow tadi bila kita dah configure dia disable DHCP tu, kita gunakan router kita sebagai DHCP. Okay. WA Enterprise, so kita enable tadi tu lah 021X. Shoot, tadi kita pun sama, so kita boleh tengok lah if ada problem, kenapa tak boleh nak connected. Kita tadi ada masalah IP kan, kita punya AP tu lambat dapat IP daripada DHCP. Okay, so nah, kadang kalau slow mungkin dia pakai 244 dengan ni, so mungkin ada interference kalau tiba wifi tu slow. Okay, mungkin ada channel overlap. Okay, ni cara kita nak update firmware. Benda ni kita boleh buat kalau kita ada physical lab. Kalau kat lab kita tu ada WSC, ni memang saya boleh tunjuk. Saya nak update software, macam nak buat macam apa, kita nak tengok wireless interference kan. Kalau dalam packet tracer ni virtual wireless, so kita tak boleh. Okay. So I think that's all. So untuk exercise lab you guys, tolong buat, so wireless ni pasal penting. So kita ada 2 lab je lagi. So kita ada lab ni dengan lab untuk routing nanti. Itu je. Itu dah settle, just fokus kat case study dan kita boleh habiskan kita punya kelas. Okay, so untuk so please untuk student lab ni buat untuk wireless network ni. Okay, ni buat configure wireless network ni. Okay, so ada anything else macam biasa boleh tanya saya directly. Saya akan cuba sedaya upaya untuk menjawab. Okay, buat ni please, dan nanti kita akan buat satu configure untuk IPv4 static routing ni untuk routing kita nanti. Okay, so far anything else? So I end my class. Semua okay? Okay, sir. Okay, okay. So case study macam mana so far? Okay. Case study just hantar report je. Saya baca report. Tapi dalam team 4 orang atau 5 orang tu seorang wakil je lah. Tapi dalam report tu tolong tulis nama team masing-masing lah. Okay. Dan nanti kita just ada case study 30% dan juga skill based exam dan that's it lah, kelas kita habis. Dan please do your NetAcad punya module exam, final exam tu semua can do in your own time pasal kalau you guys habis tu baru you guys boleh pergi ke next CCNA 3. Okay, kalau tak buat tu memang sayang, nanti lecturer tak boleh nak masuk ke you guys dalam CCNA 3. Okay, so that's all. Okay, so I think I see you guys next week. So untuk hari Rabu pagi ni, esok lah. Saya rasa nak buat kelas ke? Ataupun you guys nak buat you guys punya lab, you guys punya case study. Nak buat kelas ke? So? Nak. Okay, so buat you guys punya tugasan Anything else boleh tanya saya je. No problem. Okay, so I think that's all today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys next week. Attendance saya dah letak kan tadi? Ya, saya. Dah. Okay. Nanti saya share recording saya. Okay, Assalamualaikum. Selamat berpuasa, selamat berbuka. Thank you, sir. So,